Sebelum ni lah kampung. Lah kita kerja dulu, tak ada plan apa-apa, sedang maju lah, kita maju lah, tanah awak kami. Oh, besar pun setengah ekar je, tapi Lupa lah awak. ni kan, Tak apa tak apa. Ada yang ada je. Merah ni. Ni ada. Ada dia. InsyaAllah boleh kot. Alhamdulillah. Bawah. Baik, insyaAllah kita mula berkati kelas kita pada malam ini. Kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertamanya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang dapat hadir pada malam ini. Alhamdulillah kita syukurlah kepada Allah SWT dapat bertemu lagi pada malam ini untuk kelas kita yang seterusnya. Walaupun mungkin separuh tu separuh yang dapat datang, macam minggu lepas juga lah ada ramai yang dapat datang, tapi insyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati dan mengajari setiap titik peluh kita, setiap pengorbanan kita, usaha kita untuk hadir pada malam ini untuk ke kelas, untuk kita lebih mempelajari bahasa Al-Quran, dan supaya tujuan tidak ada tujuan lain melainkan untuk kita lebih memahami ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca lah, insyaAllah. InsyaAllah kita telah sampai pada tajuk yang kita kata berkaitan dengan apa ni? Isim. Ingat tak? Kita dah sampai yang minggu lepas sampai am. Hal, am, contoh-contoh yang kita dah baca lah. Isim apa ni? Istifham Okay, istifham. Yang ni saya guna saya guna PDF tu. Sebab yang tu sebelum ni yang conteng tu guna slide. Slide yang saya guna sebelum ni. Okey. Kalau kita tengok sini, ni contoh yang lepas lah yang kita dah bincang okey. Okey, apa yang dimaksudkan isim istifham Kita tengok sikit dia punya apa list isim-isim istifham Mungkin ada yang terlepas yang tak sempat nak tengok balik. Okey, kita ni antara isim-isim istifham. Okey, jadi kita pergi satu-satu lah. Apa yang dimaksudkan isim istifham ni ialah kata soal lah. Secara mudah bahasa Melayu kita kata soal lah, kata pertanyaan. Lari pula dia. Okey. Okey. Jadi yang pertama, antara soalan-soalan yang kita biasa guna lah dalam percakapan atau dalam ayat Quran pun sendiri banyak guna, kataan dia ialah yang pertama aina. Apa yang maksud aina ialah di manakah. Okay? Aina, contoh biasa kita guna, kita kata aina anta. Aina taskun. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Teman kan mak dia. Oh, ada. Ustaz ada, Ustaz? Tak datang? Tak siap. Tak apa, okey kot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, ramai yang dapat datang. Mula tadi ingat apa Haji Mohtar dengan isteri je. Alhamdulillah, saudara-saudara ramai juga. Okey. Jadi kita pergi secara sekali lalu kaitan dengan isim istifham kita dah pergi dah sebut dah sebelum ni. Isim istifham yang dimasukkan ialah kata soal Aduh, dakwat pun kata soal atau kata tanyaan lah, kata tanya. Okey? Sembilan dua. Okey, soal 92. Kalau dalam diagram dekat ping A ping A, isim semua kat ping A. Okey, dekat ping A tu boleh tengok adawat istifham. Dia tulis tu adawat istifham. Apa maksud adawat? Kita dah sebut dah sebelum ni. Ada yang ingat tak? Apa maksud adawat? Alat-alat. Okey. Kalau dalam buku ditulis adawat istifham. Dalam diagram. Adawat ni maksudnya alat. Kenapa dia guna adawat? Kenapa dia guna perkataan alat? Alat-alat. Sebab dalam isim istifham kita dah sebut dah, dia terbahagi kepada 3 kan. Siapa ingat pembahagian dia? Isim. Okey. Dia ada terbahagi kepada satu isim sahaja. Lepas tu haraf sahaja. Kemudian isim campur haraf. Kan? Okey, daripada banyak-banyak ni yang dia listkan ni, dia terbahagi sama ada isim atau haraf atau isim dan haraf. Boleh? Mawar dengan apa? Hanif. Okey. Ni pernah belajar lah tajuk ni? Tak pernah? Kata soal dalam bahasa Arab. Tak ingat? Tak pernah belajar? Tak pernah belajar sebelum ni? Oh, ya ke? Sebab tak sihat? Oh, ya ke? Ya? Syafakumullah. Okey? Baik. Jadi, isim sifat ni terbagi kepada 3. Isim campur haraf, isim sahaja atau haraf sahaja. Okey, contoh haraf sahaja. Apa kita pergi pada isim sahaja dulu? Contoh? Yang haraf sahaja satu je atau 2 je? Yang haraf ialah A dengan hal kan? Haraf dia ada 2 perkataan iaitu A dengan hal sahaja. Yang ni kita kata haraf. Yang lain daripada tu semua isim. Kecuali yang ada 2 perkataan. Okey, yang ada ma di belakang dia dengan man Okey. Yang ada tambahan man dengan tambahan ma di belakang tu maknanya dia campur haraf dengan isim. Okay, ma dengan man tu isim. Yang perkataan asal sebelum tu haraf. Okey. Kalau tengok sini, li, an, min dengan fi. Yang ni empat ni huruf haraf apa? Haraf
Jar kan? Haraf jar. Okey, terbalik. Dia haraf campur isim, bukan isim campur haraf. Haraf jar campur isim. Maka dia jadi haraf istifham. Ataupun kita tulis kat sini haraf jar. Haraf jar campur dengan isim. Okey, contoh dia. Li. Ni haraf jar yang campur dengan isim. Li campur dengan man. Jadi, liman. Maksud dia apa? Liman maksudnya? Untuk siapa? Kalau dengan siapa? Biman. Tukar jadi bi. Boleh juga. Kan? Kamu pergi dengan siapa contohnya? Biman. Ataupun kamu yalah. Dengan siapa? Tapi dengan situ dia bi tu macam menggunakan. Dia bima setelah bima takul contohnya. Dengan kamu makan dengan menggunakan apa? Bima takul contoh. Boleh lah. Okey, cuma tak tulis kat sini lah. Yang ada tulis sini kita ambil yang dia tulis kat situ je lah. Liman dengan amman. An campur dengan ma. Nampak ke belakang? Nampak saya guna pen merah. An dengan ma. Dia jadi amma. Contoh macam amma yatasaalun. Tentang apa? An tu tentang, ma apa? Jadilah tentang apakah? Amma yatasaalun, tentang apakah yang mereka tanya ataupun saling persoalkan. Yatasaalun bermaksud yang saling persoalkan, saling dipertanyakan, saling dipersoalkan. Okey, kemudian mimma, min campur dengan ma. Min ni haraf jar. Kan? Ma adalah, ma ni isim. Jadi mimma. Mimma maksudnya daripada, min daripada, ma apa. Jadilah daripada apa. Kemudian satu lagi, fima. Fi haraf jar yang bermaksud pada atau di dalam. Okay? Bila bercampur dengan ma, maka dia jadi pada apa. Pada apa atau di dalam apa. Dalam perkara apa, tentang apa, pada apalah, pada apakah, contohnya fi ma tas'al, pada perkara apa yang kamu tanya, kan? Macam tu, pada apakah yang kamu tanya. Okay? Okay? Tambah yang sebelum ni kita dah sebut become kan. Become maksudnya cuma dia tak tulis kat situ lah. Okay, ini sekadar tambahan lah. Okay, mungkin kalau nak tambah tadi macam bima tadi boleh juga. Bi campur dengan ma. Okay, bima maknanya dengan apa? Dengan apa? Kalau satu lagi become. Bi campur dengan come. Come ni berapa? Jadi become maksud dia apa? Kalau ikut satu-satu jadi dengan berapa kan? Tapi maksud dia berapa harga? Kalau kita nak tanya berapakah harga benda, contoh berapa harga pen ini? Become hadzal qalam. Tanya, become hadzal qalam. Berapakah harga pen ni? Itu maksud dia. Kalau come qalam contohnya, come qalam.
Kita tanya kam sahaja, tak ada B. Kita seolah kita tanya ada berapa pen? Kan? Kam kolam indak. Kan? Kam kolam indak. Berapa pen yang ada dengan kamu? Ada di sisi kamu. Tapi kalau kita tambah B become, dia jadi berapakah harga? Become berapa harga? Kalau saya cakap Aina madrasah. Betul tak? Aina madrasah. Madrasah. Boleh? Betul Boleh? Betul? Maksudnya apa? Di mana sekolah? Di manakah sekolah? Boleh? Boleh? Itu bahasa Arab tu. Betul? Dia macam bahasa kita bercakap je. Sama macam kita cakap. Maknanya perkataan yang sama kita boleh guna untuk bercakap. Dia maksudnya tak semua perkataan dalam Quran ni dia bahasa Arab sastra. Dia ada juga yang bahasa yang biasa digunakan. Kita orang faham lah apa kita cakap. Boleh? Cuma kalau di negara Arab ni sekarang lah, kalau sekarang ni biasanya dia ada slang dia. Macam Saudi macam mana? Win Kalau Aina jadi win kan? Aina. Mana kan? Win. Kat mana? Fin je. Fin Fin sama dengan Mesir Kalau kat Fenro. Finro. Fenro gimana? Finro nak gimana? Tu kalau Arab Saudi atau Mesir pun guna fin juga. Kalau kita tanya Fin tak? Fin Rais. Betul. So dia sama dengan Mesir Kalau negara mana tak silap saya Libya kot. Dia guna win. Ada negara yang dia guna win. Palestin pun dia guna win. Dia tambah waw. Dia asalnya Aina juga. Aina ni Cuma dia ringkaskan dan dia tambah fa kat depan. Ada yang tambah fa, ada yang tambah waw. Kalau tambah fa jadi fin. Dia asalnya fa aina. Dia nak laju jadi fin. Kalau dia tambah waw jadi win. Asalnya wa aina. Wa aina tadhhabun. Dalam Quran ada fa aina tadhhabun. Tapi laju kan jadi fin, win. Macam itulah. Lebih kurang. Contoh. Jadi sebenarnya boleh juga kita gunakan perkataan yang kita belajar ni untuk cakapan. Maksud dia sama je. Itu komunikasi juga. Maksud yang sama. Baik. Boleh kita terus. Yang isim saya tak tulis sebab baki itu semua isim lah. Maknanya kalau tuan-tuan tengok dalam diagram tu, ping A ping A yang belah kiri tu, tengah kiri tu. Semua yang dalam kotak tu semua dalam kotak tu dikira isim. Cumanya selain yang kita kata yang ni lah. Selain yang ada campur dengan ma atau dengan man ni, maka kita kata dia bukanlah isim sahaja, tapi dia bercampur. Dia bercampur dengan haraf jar campur dengan isim. Tak nak tanya pasal ni. Kaifa. Kaifa kan. Kalau kita kata kif. Sama Sama? tu dia maknanya dia nak laju. Dia cakap dengan laju jadi kif dia. Dia dah tukar baris atas di bawah. Betul. Dia sebenarnya baris atas juga. Cuma bila dia sebut laju tu jadi kif. Biasanya kaif jadi kif. Kaif. So dia sebutan dia tu macam baris bawah. Tapi dia sebenarnya baris atas juga. Kaif halak. Tapi memang kadang-kadang dia baris tu dia memang tukar langgang sikit lah kalau yang bahasa pasar ni. Asalnya kaif haluka, kaif haluk. Jadi kaif halak. Dia jadi lam dia di baris atas. Asalnya baris depan. Kalau Morocco, lebes. Lebes. Itu lagi jauh tu. Itu bahasa Arab kan kalau UN kan? Bahasa dia. Oh, dia bukan bahasa Arab? Dia buat cakap Arab juga, tapi ada bahasa Ada slang dia lah. Kelantan. Oh, dia lagi jauh lagi tak ada bunyi langsung Nak Kelantan ke Kedah. Macam Kelantan.
Kalau Kelantan apa guano ah. Ha. Apa khabar jadi guano? Guano demo. Jadi kita kata apa slang lah ataupun kita kata apa logat-logat kan. Okey. Jadi yang kita boleh kata yang dalam kotak tu, kalau dalam diagram diagram ni yang dalam kotak tu semua isim lah. Sebab bila dia bercampur, yang bila dia bersambung ni, kita boleh kata dia isim lah. Sebab kalau dia terpisah ni barulah kita kata yang ni haraf, ini isim. Tapi bila dia bersambung, maka kita kata dia isim je. Senang nak ni lah. Okay, senang nak ingat. So yang harafnya dua perkataan saja. A dengan hal. Yang dalam diagram tu, yang kat luar warna oranye, coklat tu. A dengan hal sahaja. Yang haraf. Okey. Kita pergi pada contoh dengan insya-Allah dengan banyak kali kita tengok contoh-contoh ni boleh ingatlah Sebab dah hafal salah satu pun mungkin susah nak ingat kan. Okey. Aina rasa kita dah baca kan sebelum ni. Okey, ada beberapa perkataan kita dah bincang sebelum ni. Kebanyakan ada ke? Kebanyakan tak ada? Kebanyakan tak ada Kalau tak ada kita ulang balik. Yang ada minggu lepas apa? Hajah dia kan? Apa Puan Rosnah Apa? Puan Rosnah minggu lepas dia kan? Sempat lah kan ini. Siapa lagi yang ada? Haji Saleh? Haji Nasir ada? 3 je lah So 4 orang tak ada. Kita ulang sikit lah laju-laju Okey, contoh yang pertama Aina. Jadi Aina maksudnya kita kata di manakah kan? Di manakah? Jadi contohnya Aina syuraka ukumul ladzina kuntum tazumun. Ya ni Allah tanya kepada orang-orang musyrik, orang kafir pada hari akhirat nanti. Allah tanya, di manakah sembahan-sembahan kamu yang Aina di manakah syuraka ukum syarik. Kalau bahasa Melayu syarikat. Kenapa kita kata syarikat? Sebab dia bersekutu. Jadi syuraka ni jamak syarik. Syarik tu sekutu. Maknanya di manakah sekutu-sekutu Allah yang kamu dakwa dulu. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Aina di manakah syuraka ukum. Maknanya syarik-syarik sembahan-sembahan yang kamu sekutukan Allah dengannya dulu. Kum kamu semua. Alladzina yang jamak alladzi. Kita kata alladzi, alladzani, allatani, alladzina. Kan? Ingat lagi tak? Alladzi untuk seorang lelaki, seorang perempuan, allati 2 orang lelaki, alladzani 2 orang perempuan, allatani tak ingat boleh tengok dalam. Kita ulang-ulang kaji sikit lah. Diagram ping A juga belah atas isim istifham tadi. Atas isim istifham tu. Isim mausul. Nama dia isim mausul. Maksud dia yang. Untuk lelaki alladzani atau alladzaini 2. Untuk ramai lelaki alladzina. Kan? Nampak tak? Yang kanan sikit tu, kanan bawah. Kan? So alladzina untuk ramai lelaki. Kalau seorang perempuan allati, 2 orang perempuan allatani atau allataini. Ramai perempuan allati, panjang sikit lah tu. Ataupun allai. Allati atau allai. Jadi yang tu bermaksud yang. Orang-orang yang. Kalau kita biasa dalam Quran biasa akan terjemah orang-orang yang lah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Okey. Okey, jadi alladzina sini yang lah. Di manakah syurakaukum, sembahan-sembahan ataupun sekutu-sekutu Allah yang kamu sembah dahulu? Okey, alladzina yang kuntum, kita terjemah dahulu. Okey, kita terjemah kuntum ni dahulu sebab dia menunjukkan telah berlaku. Kuntum ni yang dahulunya tazumun, kamu dakwa atau kamu percaya. Yang kamu percaya dia adalah Tuhan. Yang kamu dakwa dia adalah Tuhan, sembahan kamu. Sedangkan dia bukan Tuhan. Itu maksud dia. Okay, boleh faham Ada soalan ke? Surah Al-Qasas ayat 62. Tak ada Okey. Kalau tak ada, kita pergi pada yang seterusnya. Ayyana. Apa maksud ayyana? Bilakah? Bilakah? Kita tengok yas'aluna. Apa maksud yas'aluna? Banyak dalam Quran. Mereka bertanya. Asal pada soalan. Bahasa Melayu soalan. Kita tengok sin hamzah lam. Daripada situ soalan. Soal. Jadi soal bertanya lah. Mereka bertanya atau mereka menyoal. Menyoalkan pada kamu. Pada kamu sini. Mereka bertanya ayyana, di mana, bilakah? Yas'alunaka kan? Kalau yas'alunaka maksudnya mereka bertanya pada kamu. Ka tu maksudnya kamu lah. Anta kan? Okey, jadi beza dekat situ je lah. Tambah kaf. Jadi ayyana bilakah? Ayyana bilakah? Yaumu, hari. Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, Yaumul Selasa, hari. Ad-din asalnya agama. Ad-din asalnya agama. Tapi kalau bila sambung dengan Yaumuddin maknanya hari pembalasan. Hari pembalasan. Macam dalam surah Al-Fatihah yang kita baca Maliki Yaumiddin. Maknanya raja ataupun pemilik ataupun penguasa pada hari pembalasan. Okey? Baik. Ada soalan setakat ni? Tak ada Jelas? Saya buat ayat katakan yas'aluna aina madrasah. Betul? Ainal madrasah. Boleh? Maksudnya? Satu bertanya, satu mana surah, mana sekolah. Di manakah sekolah? Betul? Betul? Boleh? Tepat sekali. Tepat sekali. 10/10. Mia. Kalau Ustaz. Arab sebut mia. Maksudnya mi'ah fil mi'ah. 100%. Ada tahu kita bahasa? Saya sebut dah sebelum ni mi'ah fil mi'ah. Maknanya 100%. 100%. Dia je mi'ah ni lain sikit, dia ada alif. Sedangkan kita tak sebut alif tu. Sebab tu dia macam sukun je. Mi'ah fil mi'ah. Fil mi'ah. Tambah alif sikit. Alif lam. Jadi maksud dia 100% lah. Mi'atun fil mi'ah. Ataupun asyarah fil asyarah. 10/10. Tapi susah sikit lah sebut. Asyarah fil asyarah. Mi'ah. Kalau Arab kan mi'ah. Dia mi'ah hamzah tu dia jadi ya. Mi'ah. Okey. Ayyana Ada soalan lain tak? Saya cakap, mereka bertanya mana tempat semayang. Tempat semayang apa? Musalla kan? Boleh tukar je lah. Yas'aluna aina madrasah. Ayyana al-musalla boleh? Tapi ayyana ni sebenarnya agak tinggi lah. Agak bahasa yang agak tinggi sikit. Kalau biasa di mana ni yang tanya aina je. Ayyana memang maksud dia bilakah, bukan di mana. Bilakah? Kalau kita nak tanya di mana, aina lah.
Yas'aluna Yasaluna ataupun yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu, ainal musalla. Di manakah musalla? Aina hammam. Hammam ni tandas. Toilet. Yas'aluna ainal hammam. Boleh? Mereka bertanya di manakah tandas, toilet. Itu ayat biasa kalau sekolah, tak tahulah kalau ada belajar bahasa Arab. Ada tak belajar bahasa Arab kat sekolah? Ada? Kalau nak pergi tandas cakap macam mana? Dah hafal lah. Kan? Macam sekali kuat sikit. Siap bara sikit. Uridu an azhaba, uridu saya nak. An azhaba, pergi. Ila, ke al-hammam, tandas, toilet. Itu kalau kat sekolah memang budak hafal lah. So ada setiap kali nak pergi tandas, dia ulang benda tu kan. So dia ingat lah. Boleh tukar je lah. Hammam jadi matam. Matam kantin. Kedai makan. Matam. Okey, tak apa, sikit. Kita tambah apa mufradat. Vocab. Okey. Mata, okey, contoh seterusnya, mata Nasrullah. Okey, ni persoalan ni ditanya oleh secara ringkas. Allah perumpamakan manusia ni atau orang beriman, kita ni, kita akan diuji. Kan? Sampai ni Allah tengok dalam ayat ni, awal ayat dia, am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga sedangkan belum terjadi pada kamu seperti mana yang terjadi pada umat sebelum ni. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra. Mereka ditimpa dan diuji dengan kesusahan, dengan kemiskinan, wazulzilu, dan mereka digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya ujian yang berat. Hatta yaqula rasul walladzina amanu, sehingga orang yang beriman dan sehingga rasul sendiri yang diutuskan oleh Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya, mereka berkata apa? Mata Nasrullah. Mereka bertanya, bilakah Nasrullah, Nasru dalam surah An-Nasru, apa surah awal ayat tu? Idza jaa Nasrullah. Apa maksud Nasrullah? Pertolongan Allah. Okey. Jadi mereka tanya, mata Nasrullah, bilakah pertolongan Allah akan datang? Kan? Bilakah? Ni ditambahlah, datangnya ni ditambah berdasarkan konteks ayat. Kalau ikut satu-satu perkataan tak ada akan datang tu. Kan? Tapi kita faham dari situ, bilakah pertolongan Allah akan datang lah. Kan? Okay? Bilakah pertolongan Allah akan datang. Jadi punyalah dahsyat orang dulu diuji oleh Allah sampai tahap macam seolah hampir putus asa. Bila Allah nak tolong ni? Dah kena macam-macam dah ni. Kan? Kalau kita tengok umat terdahulu contohlah kan. Tsunami ke, tapi yang tu bencana alam kan. Tapi yang ni nabi-nabi perumpamaan, contoh nabi terdahulu lah. Nabi terdahulu contohnya Nabi Zakaria digergaji daripada kepala sampai ke bawah. Nabi Yahya pun sama dibunuh. Daripada para nabi dulu berdakwah, mengajak manusia pada Allah. Itu dia punya ujian dia. Maksudnya samalah macam kita pun, dia punya peraturan Allah di atas muka bumi ni. Orang yang beriman, yang betul-betul beriman pada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar, memang akan diuji. Kan? Cuma sikit atau banyak tu je yang membezakan lah. Kan? Maknanya Allah nak kata mereka akan diuji sampai tahap hampir putus asa. Jadi kita ni rasanya jauh lagi lah. Belum lagi diuji sampai tahap hampir putus asa, sampai tanya bila Allah nak tolong kita ni. Kan? Tapi boleh jadi sekarang ni
Umat Islam merasa begitu. Kan? Sebab apa? Soalnya macam orang Yahudi bantai kita suka-suka hati kan. Asyik kena ya orang Islam. Macam tak boleh nak buat apa dah. Seolah sampai tahap macam tu kan. Tapi kita kena tanya juga diri kita, adakah kita dah buat sesuatu untuk agama kita, untuk membantu agama kita kan. Tapi kalau maknanya kalau kita dah cukup syarat, kita dah beriman, amal soleh dan kita dah ada usaha sungguh-sungguh untuk bantu agama kita, insya-Allah sambungan ayat ni, mata Rasulullah, ala inna nasrallahi qarib. Katakanlah, ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat. Maknanya sampai tahap kita dah rasa macam maksimum dah. Dah rasa macam hampir putus asa dah. Itu tanda pertolongan Allah tak lama lagi akan sampai. Macam hari inilah. Macam kita boleh agak, tapi kalau keadaan kita macam kalau tak berubah, dia akan makin teruk, makin teruk. Ya. Dia tak akan berubah ke baik kalau ikut logik. Kalau ikut logik. Itu yang jadi putus asa. Betul. Macam hampir putus asa. Sebab kita dah tahu dah. Buat macam mana pun sama juga. Jadi macam lagi teruk. Macam dah nak bangkit tu dah tak ada, macam dah tak ada harapan nak bangkit balik. Nak bangkit, nak lawan dengan musuh macam mana kan. Sedangkan dia punya senjata nuklear dah apa semua lagi jauh lebih hebat daripada kita kan. Tapi Allah kata kalau kita usaha, yang penting beriman, amanu wa amilus solihat. Beriman, amal soleh dan laksana perintah Allah lah, dakwah, mengajak manusia kepada kebenaran, kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Kita dah ada usaha sampai tahap kita dah habis dah, maksimum dah, kita rasa macam tak boleh pergi lebih dah. Maknanya pertolongan Allah tak lama dah. Kalau kita berserah aja. Berserah tak jadi. Berserah maknanya syarat tak cukup. Kena ada usaha. Kena ada usaha. Dia tak boleh pasrah. Sebab tu kalau kita tengok sahabat Nabi, zaman Nabi kan, tengok zaman Nabi lah. Kalau Nabi sebelum tu mungkin jauh, kita tak nampak sangat. Tapi Nabi sendiri, Nabi SAW kan, macam mana dia punya usaha tu. Kalau kita kira peperangan yang waktu Nabi hidup, yang Nabi join 20 lebih peperangan. 20 lebih peperangan sepanjang Nabi hidup. Sedangkan Nabi diutuskan 40 tahun. Nabi wafat 63. Maksudnya 23 tahun tu Nabi perang lebih 20 kali. Macam hampir setiap tahun. Perang. Hampir setiap tahun sekali perang. Tu yang tak kira lagi yang Nabi tak join. Yang Nabi tak lead peperangan tu. Peperangan tu kan selepas hijrah tak? Tu kira lepas hijrah pula. Perang tu lepas hijrah. Maknanya lepas 13 tahun. Maknanya umur Nabi dah 53. 53 baru mula perang. Maknanya 10 tahun di Madinah tu, 10 tahun saja 20 kali lebih peperangan yang Nabi jadi ketua perang, Nabi jadi panglima perang. Boleh kata setahun 2 kali ataupun lebih. Yang tu yang Nabi join, yang Nabi lead. Tapi yang Nabi tak lead, yang Nabi hantar tentera, hantar sana 50 lebih. Maknanya kehidupan tu memang perjuangan. Hidup memang bangun tidur perang, bangun tidur sampai tidur balik fikir perjuangan je. Tak ada fikir balik. Yalah, kita kata betul lah, maknanya adalah juga cari nafkah, cari berniaga, ada sahabat-sahabat pun ada berniaga semua kan. Cuma kesibukan mereka ialah bagaimana nak sampaikan risalah kepada umat manusia. Lepas tu kita lihat kesan dia bila Nabi wafat dia. Sayyidina Abu Bakar tu masih lagi nak kontrol keadaan lagi. Ramai orang murtad kan. Lepas Nabi wafat semua ramai murtad. Ada yang mengaku jadi Nabi dan sebagainya. Jadi Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih tu dia nak kontrol supaya akidah umat Islam ni tak goyang dan yang murtad-murtad ni kembali balik kepada Islam dan negara Islam kukuh kuat waktu tu. Zaman Sayyidina Umar masuk je sama Sayyidina Umar lepas daripada Sayyidina Abu Bakar wafat. Sayyidina Umar berapa tahun dia perintah 10 tahun berturut-turut buka kota Rom, buka kota Parsi, buka Palestin. Itu kesan dia. Ada alam kelas
Dah stabil, umat Islam dah makin kuat. Kan? Tapi tak berhenti lagi. Perang tu boleh kata setiap tahun. Ada je yang dihantar sana, serang ni, buka sana, buka sini. Maknanya hidup mereka ni, padahal mereka dijanjikan masuk syurga. Antara 10 orang dijanji masuk syurga, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Khulafa' Ar-Rasyidin. Dijanji masuk syurga, tapi mereka tak duduk diam. Tak boleh pasrah. Dia kena usaha sampai mati lah. Sampai Sayyidina Umar mati syahid, dibunuh. Sayyidina Ali mati syahid. Osman pun sama. Tiga-tiga mati syahid. Sayyidina Abu Bakar je tak. Sebab apa? Dia pun dah umur dah berapa dah. Lanjut 60 lebih dah. Kan? Dan waktu tu masih, yalah, maksudnya Allah mungkin dengan dia tak mati syahid pun, dia dapat ganjaran syahid sebab betapa-betapa besarnya dia punya jasa tu kan pada umat Islam. Jadi nak katanya ni lah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni lah. Yang sedikit selingan. Sayyidina Abu Bakar. Lepas sebelum lagi sebenarnya, sebelum Nabi wafat lagi, dah ada berlaku orang yang mengaku jadi Nabi. Antaranya Musailamah Al-Kazzab. Yang biasa kita dengar kan. Musailamah Al-Kazzab ni waktu Nabi hidup lagi dia dah mengaku dia jadi Nabi dah. Tapi lepas Nabi wafat tu, kalau tak silap ada 4 orang mengaku Nabi. Ada yang seorang perempuan mengaku Nabi. Tak pelik lah. Zaman baru Nabi wafat pun dah ada. Sekarang ni lagi Sayyidina Osman yang kena bunuh tu usia lepas fitnah. Sayyidina Osman dah lagi dahsyat fitnah dia. Fitnah bukan sekadar fitnah yang tadi tu orang murtad, orang mengaku Nabi kan. Yang tu Sayyidina Abu Bakar berjaya kontrol. Tapi lepas tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan. Waktu zaman Sayyidina Umar orang tak berani. Orang tak berani nak buat fitnah apa semua sebab Sayyidina Umar dikenali kan garang dia. Bengis dia. Memang dia strict sungguh. Kan? Dia memang strict sungguh dan dia bukan strict pada orang lain je, diri dia pun. Kan? Dia malam tak tidur pergi pusing, tengok cek macam mana orang ada seorang perempuan dengan anak-anak kecil, tak ada makanan, dia tolong masak. Sampai anak-anak tu berhenti menangis, dapat makan kenyang, tidur, baru dia balik. Dia tolong masak kan. Ini fitnah tu Islam dan Islam. Waktu zaman Sayyidina Osman antara orang Islam juga. Yang tu yang menyedihkan lah. Sebab tapi sebenarnya ada orang Yahudi yang cucuk. Punca dia orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Dia punca sebenarnya. Punca segala fitnah yang berlaku zaman Sayyidina Osman ni adalah orang Yahudi. Sebab apa? Sayyidina Osman ni dikenali dengan lembut. Dia lembut, lemah lembut, dia banyak, waktu zaman dia duit melimpah-limpah. Jadi dia bagi. Jadi orang ambil kesempatan. Orang tengok, ni boleh ambil, ni boleh ambil kesempatan ni Osman ni. Dia lembut. Maknanya pujuk-pujuk sikit dia bagi. Kan, ada yang minta supaya tukar gubernur-gubernur yang ada dihantar. Gubernur ni macam menteri-menteri lah. Menteri besar lah dekat negeri-negeri tu. Dia lantik tu. Minta tukar, Sayyidina Osman nak pertimbangkan dan ada yang ditukar. Jadi nak kata lembutnya Sayyidina Osman ni sampai tahap orang Yahudi ni cuba cucuk supaya nak timbulkan fitnah. Dia kata sepatutnya Sayyidina Ali lebih layak jadi khalifah daripada Sayyidina Osman. Jadi orang pun termaru. Akhir sekali dah jadi satu kumpulan yang besar, berpuluh ribu yang ikut dia. Jadi dikumpul semua pergi Madinah. Tak puas hati, kepung rumah Sayyidina Osman. Itu bila dah kepung, dah tak boleh kawal, tentera yang ada ditugaskan pun tak boleh nak kawal keadaan. Akhir sekali huru-hara apa semua, akhir sekali dia bunuh Sayyidina Osman. Itu pendek cerita dia lah. Maknanya walaupun tentera tu di kalangan orang Islam, tapi disebabkan fitnah tu dicucuk oleh orang Yahudi ni, dia mengaku jadi Islam, dia munafik sebenarnya. Dia nampak macam Islam, tapi sebenarnya dia nak merosakkan Islam dari dalam. Dia antara golongan tu lah, golongan yang mentimbulkan fitnah ni. Apa yang bunuh Sayyidina Ali?
Yarmouk. Bukan dekat Kufah, dekat Iraq. Kalau silap saya kat Iraq. Sebab Sayyidina Ali dia berperang dengan Muawiyah. Bawa Muawiyah waktu tu dekat Syam. Syam dekat dengan bukan. Sayyidina Muawiyah dekat Kufah kat Iraq. Kat Iraq dia punya ni tempat pemerintahan waktu dia sebelum tu dia memang kat Iraq dekat Kufah. Saya tak pasti dia punya tempat mati tu kat mana. Katanya di Yarmouk ke? Yang Tuan Najib baca. Yang tu saya tak ingat. Sayyidina Ali. Tak ingat saya. Ada ke? Sayyidina Ali. Kalau yang tu Husin. Husin bin Ali. Anak cucu Nabi. Katanya lah kepalanya dibawa di situ. Tapi ada orang kata kepala dia ada juga di Jordan. Jordan kan? Tapi sebenarnya tak pasti lah. Karbala kan? Karbala dibunuh di Karbala. Lepas tu katanya kepala dibawa ke Mesir. Katanya lah, tapi tak boleh nak pastikan berita tu. Kesahihan dia. Okey, wallahualam. Sedikitlah pengindaran mudah-mudahan ada manfaatnya. Okey, dia sekadar apa tambahan maknanya nota dia kata mata ni perkataan mata dia eja mim ta ya ataupun mim ta alif maksurah. Alif maksurah maknanya macam ya yang tapi tak ada titik. Itu dipanggil alif maksurah. Mata. Yang mata ni dia bermaksud bilakah. Okey, jika dibaca dengan panjang pada huruf mim akan mengubah maknanya. Contohnya mata. Kalau mim alif ta, maksud dia lain pula, iaitu telah mati. Maut, dia asal daripada maut. Jadi sebab tu kalau kita nak sebut kena sebut betul-betul. Yang mana yang panjang, mana yang pendek. Kalau mata bilakah? Ni bila. Tapi kalau mata dia telah mati. Mati. Kalau mata telah mati. Kalau mata ta yang panjang bila. Kalau mata mati. Ma tu yang panjang mati. Jadi itu beza dia lah. Maknanya nak kata panjang pendek tu lah. Maknanya yang mana yang panjang tu akan mengubah maksud. Ya, kalau panjang dekat ta dia akan jadi bila, kalau panjang dekat mim dia akan jadi mati. Macam inilah nama Muhammad, orang panggil Mat. Mat tu kalau mat ta, ujung tu ta mat, maknanya mati lah. Tapi sebenarnya kita mim alif dal. Mad ataupun mad mim dal. Kalau mad mim dal itu maksud dia panjang. Mad kan mad arid li sukun, mad jaiz, mad wajid. Mad tu maksudnya panjang. Jadi dia beza tukar huruf tu bertukar maksud lah. Okey. Dan ayu. Apa maksud ayu? Ayu bermaksud yang mana satu. Okey, ayu yang mana satukah? Ayu yang mana satukah? Okey. Jadi contohnya Allah SWT firman dalam surah Al-An'am ayat 19, Qul ni kita biasa dengar, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin nas. Apa maksud? Ni Qul apa maksud? Qul huwallahu ahad. Apa maksud Qul? Katakanlah, andai. Okey. Qul katakanlah ayu yang mana satukah? Kalau tambah dengan syai'in, yang perkara yang mana satukah ataupun benda yang mana satukah? Ayu syai'in. Okey. Kalau kita tanya ayu syai' turidu. Ayu syai'in turid. Contohnya, benda apa yang kamu nak?
Kan? Benda apa yang kamu nak? Ayyu syai'in turid. Boleh juga kita nak, kalau nak cakap dalam percakapan. Dalam interaksi, komunikasi. Ayyu syai'in turid. Yang mana satu yang kamu nak? Boleh. Jadi, qul ayyu syai'in, katakanlah perkara yang mana satu, akbaru, Allahu akbar. Allah Maha besar. Tapi kat sini kita kata yang lebih besar. Okey, akbaru syahadah. Syahadah maksudnya kita mengucap kedua kalimah syahadah maksud? Penyaksian. Bersaksi. Okey, mana satu yang lebih besar penyaksiannya? Okey. Qul la yusyai'in akbaru syahadatan qulillah. Jawapan dia qulillah. Katakanlah Allah lah. Penyaksian dia lebih hebat, lebih agung, lebih besar. Qulillah syahidun baini wa bainakum. Allah lah saksi di antara aku dan engkau. Itu sambungan ayat ni lah. Supaya kita faham dia punya maksud ayat ni. Baik, jadi yang nak guna kat sini soalan yang kata soal dia ialah ayyu. Untuk nak mudah untuk bahasa komunikasi kita biasa guna ayyu syai'. Ayyu syai'in. Benda yang mana satu. Perkara yang mana satu. Ayyu syai'in. Okey. Mana? Oh, ni patut ada ni, patut ada. Patut ada. Dia tertinggal. Yang syai' itu memang tak ada titik. Syai'in. Cuba tengok jap. Rasanya ada. Orang Arab ni faham. Tak, dia ni ejaan salah ni saya rasa. Betul. Pada Sabtu pun dia. Betul. Oh, tak ada Dia ada tak titik. Ya dengan syai'in pun tak ada juga. Memang tak ada. Dia sebab dia sebab ajaran Quran ni kadang-kadang dia lain sikit daripada yang biasa. Kalau ikut asal dia memang ada. Sepatutnya ada. Tapi Kalau tak ada orang Arab, kita baca sat. betul lah. Sebab kalau ikut dulu, awal-awal asal dulu, waktu memula dituliskan Quran, tak ada titik, tak ada baris. Zaman Sayyidina Ali mula tulis titik dengan baris. Zaman Sayyidina Ali. Waktu zaman Sayyidina Osman tulis, belum ada titik, belum ada baris. Yang kata Quran resam Osman tu kan? Resam Osmani tu kan? Asalnya tak ada. Zaman Sayyidina Ali baru ada. Sayyidina Ali perintahkan tulis sebab dah makin ramai orang luar, orang bukan Arab masuk Islam. Jadi kalau tak ada titik, tak ada baris, memang tak boleh nak baca. Macam kita lah. Tak ada titik, tak ada baris, mana nak baca? Ba ke, tak ke, ya. Tiga-tiga sama. Yang cerita apa? Yang ada gigi dia. Yang cerita saja dia baca Quran salah, tak nak bagi apa? Yang mana? Nak bukan supaya buat tanda kan. Baca Quran salah kan. Jadi memang keliru lah. Kalau tak ada titik, tak ada baris. Jadi sebab tu, kalau orang zaman Nabi, sahabat dulu, tak apa, dia orang hafal. Dia orang ramai yang hafal. Jadi kalau tak tahu ni pun boleh tanya, ni apa? Ni perkataan ni apa asalnya? Tapi dah makin lama, mana? Yalah yang hafal pun tak berapa tak sama lah macam zaman Nabi, sahabat kan. Dan satu lagi, makin luas negara Islam. Orang yang tak cakap Arab pun masuk Islam. Jadi makin bahayalah kalau tak ada titik, tak ada baris kan. Jadi itu sebab tu. Jadi kalau ikut asal dia ada titik. Cuma ni mungkin ikut tulisan Quran sahaja yang berbeza. Yang tidak ada titik. Jadi kalau kita bahasa komunikasi kita, bahasa Arab biasa dia ada. Dia akan guna ada titik lah. Biasa yang tak ada titik ni kita guna waktu alif maksurah saja. Macam tadilah mata. Kan? Dan dia akan ada alif kecil kat atas tu, mata. Jadi kalau ya memang dia akan ada titik. Contoh macam ala. Ala pun sama juga, ala tak ada titik. Kan? Alal maktab. Tapi kita tak tulis lah alif ni. Ala alal kursi.
Di atas kerusi. Jadi ala ni pun sama, tak ada titik. Okey. Pergi terusnya, ma. Ma maksudnya apa? Apakah? Ma ni paling senang lah. Ma atau madza maksudnya apakah? Kita biasa guna ma ismuka. Kan? Apakah nama kamu? Ma ismuka kan? Ma hadza. Apa ni? Ni apa? Kan? Ma hadza. Apa ni? Betul tak? Biasa guna? Kan? Biasa guna ma. Ma ismuka biasa? Ma ismuka ya. Apa nama? Pernah belajar? Mama pernah belajar? Ma ismuka. Apa? Betul? Apa nama kamu? Siapa nama kamu? Ma ismuka kan? Kam umruki? Tak pernah? Kam umruki, berapa umur kamu? Kan? Kam tu berapa? Tak apa, nanti belajar. Okey. Dia masih ada guna rumah, dia masih guna mata. Dia sebenarnya tak ada spesifik lah. Penggunaan ni dia tak ada spesifik. Ini mesti ma, yang ni mesti madza. Kita boleh guna bila-bila je. Mana-mana je. Okay? Cuma kalau dalam Al-Quran tu, kadang-kadang guna ma, kadang-kadang guna madza. Itulah, saya pun tak pasti nak kata. Contoh macam madza pun ada juga. Madza kuntum taz'umun kan. Madza banyaklah. Ada yang lain. Ada juga kadang Allah guna ma. Okay? Dan cumanya ma ni dia ada, tengok pada konteks saya lah. Sebab kadang-kadang dia bermaksud nafi. Maksud tidak. Kan? Contohnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bidun ma a'bud. Itu wala situ bermaksud apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa yang kamu sembah? Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Itu apa? Ada juga yang ma yang bermaksud tidak. Contohnya tak ingat tak keluar contoh. Tak apalah. Okey. Ni contoh mazhab pula kat bawah ni. Okay, tak apa, kita pergi satu. Qala. Masuk qala. Qala dia telah berkata. Qala dia telah berkata. Walaupun dia satu je perkataan, tapi dia merangkumi 3 perkataan. Maksud dia ada 3 perkataan. Dia telah berkata. Itu uniknya bahasa Arab. Dia 3 huruf je. Qaf, alif, lam. Tapi maksud dia 3 perkataan. Dia telah berkata. Okay. Apa yang tu nanti kita akan belajar lebih lanjut dalam tajuk fi'il lah. Okay. Qala dia telah berkata, ma apakah khatbukuma tujuan kamu berbuat begitu. Maksud ni tujuan lah. Apakah maksud kamu ataupun apakah tujuan kamu berdiri di sini? Yang ni soalan siapa? Tadi? Kisah pasal tentang apa? Ingat tak? Tak ingat? Kisah tentang Nabi Musa tanya kepada anak Nabi Shu'aib kan? Ada 2 orang anak Nabi Shu'aib, anak perempuan. Mereka nak ambil air daripada perigi. Tapi biasanya mereka pergi tu ada orang beratur dah. Orang lelaki penggembala kambing ni biasanya lelaki lah. Kan? Jadi mereka dah beratur untuk nak ambil air daripada perigi. Jadi anak Nabi Shu'aib ni perempuan dua-dua. Takkan nak lawan dengan lelaki. Kan? Nak berasak-asak dengan lelaki kan? Tunggu je lah. Tunggu kat belakang tu sampai orang lain selesai ambil air semua. Barulah mereka ambil. Jadi bila Nabi Musa tengok tu, dua orang perempuan berdiri kat tepi tu, dia pun pergi tanya, ma khatbukuma? Apa cerita kamu berdua? Itulah lebih kurang. Apa cerita kamu berdua ni? Apa keheh? Berak. Apa keheh? Jadi apa cerita ni? Macam itulah lebih kurang maksud ma khatbukuma. Maksudnya apa tujuan kamu berdua kat sini? Apa maksud kamu berdua datang ke sini? Kan? Macam itulah.
So mereka pun cerita lah, nak ambil air ni kami tunggu pengembala kambing ni datang. Selesai ambil air baru kami boleh ambil air. Lalu Nabi Musa pun tolong ambilkan air. Kan? Pendekkan cerita, Nabi Musa pun kahwin dengan dia. Dikahwinkan oleh Nabi Syuaib dengan anak dia. Kan? Selama 8 tahun bekerja dengan Nabi Syuaib. Dia punya mahar dia. Mas kahwin dia. 8 tahun. Okey, tu orang dulu punya ni lah, budaya Okey. Jadi itu pendek cerita lah. Maknanya Nabi Musa tanya kepada dua orang anak Nabi Syuaib. Sebab tu Kumah, kamu berdua. Kan? Di sini kita boleh nampak kenapa digunakan kamu berdua. Jadi di situ menunjukkan ada dua orang kat situ. Cuma kita tak boleh detect kat sini laki ke perempuan sebab sama. Kumah ni laki ke perempuan dua-dua Kumah. Dia tak ada beza. Asal Kumah apa? Asal domir Kumah ni asal daripada apa? Ingat tak? Tak, kalau dia tak bersambung, domir dia apa? Kalau kita pisahkan khutbu dengan Kumah tu kita pisahkan. Kumah tu akan jadi apa? Antuma. Okay? Betul. Antuma. Macam mana tips yang saya sebut sebelum ni? Antu. Tak ingat. Okay, buang kaf tu. Kumah tu buang kaf. Tukar dengan antu. Jadilah antuma. Laki perempuan sama. Kalau kunna, tulis dalam nampak sikit Kumah kan? Kumah. Okay, tips dia, kaf ni kita buang. Tukar dengan antu. Antu. Antu bukan hantu Antu. Jadi tinggal antuma. Jadilah antuma. Okey, kalau kunna contohnya. Jadi apa? Sama juga dia punya kaedah dia. Antunna. Buang kaf tambah antu. Jadilah antunna. Kalau ka jadi apa? Dia tak jadi antu. Antu tu kena tukar baris tu jadi baris atas. Sebab ka ni baris atas, dia tinggal baris je. So kita buang kaf, masuk dengan ant baris atas, anta. Kalau ki ni untuk perempuan. Jadi buang kaf, baris tinggalkan baris bawah je. Anti. Yang ni yang kita boleh buat satu formula lah untuk nak mudah ingat. Kan? Maknanya kalau jumpa domir-domir yang bermula dengan kaf ni, kita boleh guna formula ni lah nak bagi mudah nak ingat sifir dia. Kan? Contoh lain apa? Ada lagi tak? Kum. Kalau kum jadi lakum dinukum waliyadin. Kum tu. Tukar jadi apa? Buang kaf. Antum. Buang kaf. Tinggalkan baris saja. Buang kaf. Tinggalkan baris. Tambah dengan antu. Dia sebenarnya anta ni baris matilah. Ikut baris yang tinggal tu. Kan? Jadilah antum. Antum lelaki. Kamu semua. Kamu semua lelaki. Okay? Kalau kamu semua perempuan, antunna. Antunna, antuma, dua orang. Sama ada lelaki atau perempuan, sama. Ramai perempuan, antunna. Ramai lelaki, antum. Seorang perempuan, anti. Seorang lelaki, anta. Cukup lah, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kan? Anta, anti, antuma. Oh, sebab antuma sama. Laki perempuan sama. Okay, dia dua-dua boleh laki atau perempuan.
Lelaki atau perempuan. Okey. Segi seterusnya boleh sikit lagi? Okey, sikit ya. Madza? Yas'alunaka madza? Okey, yas'alunaka lagi. Tadi kita dah pergi dah yas'aluna kan? Apa maksud yas'alunaka? Okey, sebelum tu madza maksud? Madza. Apakah? Sama dengan ma Ma atau madza sama maksud apakah. Okey, yas'aluna. Mereka bertanya, kah? Kah maksudnya? Kamu. Kan? Kalau kita nak rujuk pada dhamir yang asal, ka ni jadi apa? Kalau dia berpisah. Ka jadi apa? Ha? Anta. Padam kaf tambah ant. Tambah ant ikut tambah dengan baris yang tinggal tu, ka kan baris atas. Jadi ta dia tu baris atas juga. Jadi lah anta. Yas'alu kalau ikut yang asal lah, yas'aluna anta. Yas'aluna anta. Na dari na tu. Cuma bila kita sambung dia tak boleh jadi yas'aluna anta. Bila sambung kita kena tukar kepada kaf. Yang alif nun ta tu tukar kepada kaf sahaja. Dan jadilah baris, tinggalkan baris atas. Jadi ka. Yas'alunaka. Okey? Madza? Apakah? Ataupun apa? Yunfiqun? Asal daripada nun fa qaf. Nafkah. Bahasa Melayu kita nafkah. Apa yang mereka patut nafkahkan. Patut belanjakan. Okey? Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Apa yang patut mereka belanjakan, mereka keluarkan daripada harta mereka. Kan? Yasalunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakanlah apa sahaja yang kamu nafkahkan, kamu belanjakan daripada kebaikan, daripada harta ataupun lebihan harta kamu, falil walidain. Maka utamakan dua orang ibu bapa, wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama, orang anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnis sabil. Ibnis sabil mana? Perantau. Ataupun kita boleh kata ialah perantau yang terputus bekalan. Dia merantau, dia bermusafir, terputus bekalan. Jadi itu antara infak, nafkah yang besarlah pahalanya. Okey, seterusnya. Ada soalan setakat ni? Senangnya. Kita kata perkataan kul, kan? Kul yang tadi tu kita kata kul ayyu syai'in tadi tu. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah tu. Perkataan kul itu dia kata dan pecahannya adalah perkataan popular. Sebab apa? Sebab apa dia perkataan yang popular? Sebab dia terlalu banyak diulang. Dalam Quran dianggarkan lebih kurang 1,700 perkataan pengulangannya. Bukan kul sajalah. Kul, qala, yaqulu, qalat. Dia perempuan berkata qalat. Qalu, mereka berkata. Maknanya berkata dengan pecahan-pecahan dia tu 1,700 kali berulang dalam Al-Quran. Jadi kalau kita faham kataan qala dengan pecahan-pecahan dia tu mudah. Maknanya kita dah boleh faham 1,700 perkataan dalam Quran. Kan? Tapi kita kena tahu cara pecahan dia tu lah. Nanti pecahan tu kita akan belajar dalam tajuk sifir. Sifir yang tu. Dalam gunaan bahasa biasa apa juga? Sama. Bahasa biasa pun kita guna perkataan yang sama. Kita guna kul juga, katakanlah. Kalau dia berkata, kita guna qala juga. Kan? Kamu berkata. Takulu, kamu berkata. Ataupun kulta, kamu telah berkata. Kulta. Mereka berkata, qalu. Kan? Okey. Jadi itu pecahan-pecahan ni, antara pecahan-pecahan ni lah. Baik.
Eh, eh. Hmm, okay. Okay, qalu a innaka la anta Yusuf. Boleh lagi ke? Kau ada soalan? Kalau ikut yang lepas sampai am tu kita habiskan. Sikit lagi. Boleh? Sikit, saya pergi laju sikit. Okey, qalu mereka telah berkata, a innaka, a tu adakah? Okey, a ni yang dimasukkan kat sini iaitu adakah, innaka sesungguhnya, inna sesungguhnya, ka kamu, ka anta lah, kamu anta tadi. La anta, ulang lagi sekali. La ni sesungguhnya. Kan taukid, kita kata penegasan. La sesungguhnya anta kamu. Kamu lelaki. Yusuf. Yusuf lah, Nabi Yusuf. Kan? Yang ni kisah tentang Nabi Yusuf lah. Kan? Bila dia nak ambil adik dia tu, panjang lah kisah dia. Kan? Bila dia nak ambil adik dia supaya nak bagi kesedaran, teguran kepada abang-abang dia yang dulu campak dia dalam perigi. Jadi dia nak tunjuk, ajar kepada ada abang-abang dia. Abang-abang dia tak kenal dia ni sebenarnya Nabi Yusuf. Dia yang kenal. Nabi Yusuf yang kenal abang-abang dia. Jadi dia nak bagi pengajaran kepada abang-abang dia. Dia nak ambil adik dia tu, dia buat satu helah. Kan? Dia sorokkan ada apa ni gelas emas ke apa macam itulah daripada istana punya gelas. Lepas tu dia kata siapa ambil ni daripada gelas hilang, gelas dari istana ni hilang semua. Cek tengok ada dalam beg adik dia. Jadi adik dia lah kena tangkap, kena tahan, tak boleh balik. Sedangkan memang dia dah rancang lah benda tu. Okey. Jadi pendek ceritanya, mereka bertanya, maknanya ahli istana lah. Ahli istana bertanya. Abang-abang dia bertanya. Mereka ni maknanya abang-abang Nabi Yusuf bertanya. Bila dia berjumpa balik dengan Nabi Yusuf tu, tanya, betul ke kau ni Nabi Yusuf? Betul ke kau ni adalah Yusuf? Sebab dia orang tak percaya. Dulu dia orang campak kat peringgi ingat nak mati dah. Kan? Tengok hidup lagi. Padahal bukan sekadar hidup. Jadi gubernur pula waktu tu. Jadi menteri. Jadi somebody pula. Somebody pula. Kan? Orang istana pula tu. Kan? Menteri, waktu tu menteri, kalau kita kata hari ni menteri pertanian lah lebih kurang kan. Kewangan lah. Khazanah, yang jaga khazanah. Yang jaga gedung harta makanan semualah. Kewangan ke? Lebih kurang lah. Jadi sampai jadi menteri waktu tu. Jadi memang mereka seolah macam tak percaya. Sebab tu dia tanya 2 kali taukid penegasan tu. Inna ni penegasan dah. La tu penegasan lagi satu. Dah ni isyarat dah. Isyarat lagi 5 minit. Jadi 2 kali penegasan. Inna sesungguhnya, la tu sesungguhnya lagi. Betul ke engkau ni sungguh-sungguh Nabi Yusuf ni? Kan? Betul-betul Nabi Yusuf ni? Itulah. Okey, seterusnya. Hal ataka hadisul ghasyah? Hal adakah? Kan? Sama, kita kata A dengan hal sama maksud dia adakah. Jadi dua-dua ni yang kita kata sebagai haraf tadi. Ni haraf, hal pun haraf. Ataka telah datang pada kamu. Ata ni telah datang ke kamu, wahai Muhammad. Hadis tu hadis. Hadis sunnah Nabi, hadis tu maksudnya apa? Asalnya hadis ni kata-kata. Kan? Tapi di sini dia terjemah sebagai berita. Kan? Sebab berita ni dia asal daripada kata-kata lah kan. Kata-kata yang disampaikan jadi berita. Adakah telah datang kepada kamu cerita atau berita tentang Al-Ghasyah? Al-Ghasyah apa? Hari, salah satu nama hari kiamat iaitu yang bermaksud hari pembalasan. Yang maksud hari pembalasan. Baik, jadi poin kita di sini hal ni lah. Hal ni adalah bermaksud adakah. Ada ayat lain dalam surah Al-Insan Allah guna hal juga. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kan? Adakah telah datang pada manusia satu detik, satu tempoh, satu masa, hinun minad dahri, satu masa daripada tempoh
masa di dunia ataupun yang Allah cipta ni, lam yakun syai'an mazkura. Dia tak pernah disebut langsung. Kita dulu mana ada siapa kenal tak sebelum kita lahir tu? Tak pernah disebut langsung, kan? Tapi sekarang ni kita hidup, orang kenal kita, orang tahu dan orang kan. Tapi sebenarnya kita dulu tak ada apa-apa. Tak pernah disebut langsung. Itu maksud dia. Hal ta'ala al-insan ni hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Dia nak menunjukkan kuasa Allah Taala daripada kita yang tak ada apa, yang tak pernah disebut, yang tak pernah orang tahu siapa pun, tiba-tiba ada. Jadi menunjukkan kuasa Allah menciptakan kita lah. Okay. Jadi itu hal. Kemudian am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini ayat sama macam kita sebut tadi. Yang mata Nasrullah tadi tu. Ini awal ayat dia. Antara ayat yang dia ada dua ayat yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Satu, walamma ya'tikum. Ayat yang kedua, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Okay, ada dua ayat. Satu, Allah kata, adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga dalam keadaan walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum yang tadi. Maknanya belum sampai kepada kamu seperti mana, ataupun belum terjadi kepada kamu seperti mana yang terjadi kepada umat terdahulu. Masatumul ba'sa wad dharra, mereka diuji dengan ujian yang berbagai. Satu lagi ayat Allah kata am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka kamu nak masuk syurga sedangkan Allah belum tahu ataupun belum terang nyata bagi Allah SWT siapa yang berjihad di kalangan kamu, wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum nyata siapa yang sabar di kalangan kamu. Pasti Allah akan uji, tengok siapa yang betul-betul berjihad, siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh bersabar. Jadi itu memang sunatullah. Okay? Jadi am, di sini kita masukkan am ni ada atau adakah kan? Terjemahan dia. Ataupun adakah lah kita kata. Boleh. Kalau sini terjemah apakah. Cuma kalau kita tengok dalam yang satu-satu tadi tu dia terjemah atau adakah. Am ni sebagai atau adakah. Kalau tengok dalam diagram tak ada maksud. Dalam buku tu dia tulis atau adakah. Okay, tak apa. Sebab dia duduk awal ayat, maka dia terjemahkan sebagai apakah lah. Apakah ataupun adakah boleh juga. Okay, adakah kamu mengira? Am hasibtum. Hasibtum kamu mengira. Hisab kan kira. Ilmu matematik asal ilmu hisab kan. Ilmu kira-kira. Jadi hasibtum, adakah kamu mengira? An tadkhulu. Kamu akan masuk. Tadkhulu, dukhul, dakhala, masuk. Kan? Dakhala, dukhulan, yadkhulu, tadkhulu, semua bermaksud masuk. Adakah kamu menyangka kamu akan masuk al-jannah? Syurga. Jannah, syurga kan? Kan? Adakah kamu akan menyangka kamu akan masuk syurga dalam keadaan, maknanya dalam keadaan Allah belum uji kamu. Itulah. Dan belum nyata siapa yang sabar, betul-betul sabar. Wallahu alam bisawab. Ada soalan? Sekarang tambahan lah. Jannah ada kalau tukar baris dia berubah maksud. Tukar jannah baris atas, jim dia baris atas. Kalau jinnah baris tukar baris bawah dia jadi jin. Kalau tukar jadi baris depan jadi junnah, bermaksud perisai. Jadi jim tu tukar tiga baris boleh ada maksud. Kan? Jannah, jinnah, junnah. Tiga boleh. Okey, itu special uniknya bahasa Arab. Okay, tukar baris boleh berubah maksud. Soalan lagi? Ada soalan lain? Ya. Nak tanya di mana? Apa dia? Tanya apa? Nak pergi ke sekolah. Bila aunty nak pergi sekolah? Ya. Bila nak pergi sekolah? Dalam bahasa Arab? Bila siapa? Bila kamu nak pergi sekolah macam tu? Untuk perempuan. Oh, bila kamu perempuan nak pergi sekolah. Mata anti tazhabina. Dia panjang sikit. Tertulislah, nampak sikit. Okay, kita kata mata bilakah? Bukan mata sensitif tu. Okay, kalau nak sebut anti boleh, tak nak sebut pun tak apa. Sebab dia dah termasuk sekali. Tazhabina. Kamu perempuan
Kamu perempuan ingin pergi. Tadhhabina ila al-madrasah. Ila al-madrasati. Okey, mata bilakah tadhhabina kamu perempuan akan pergi ila ila ke al-madrasah sekolah. Boleh? Okey, tanda soal lah. Kalau kita tentang dia melangkah zahaba ila madrasah. Untuk permulaan tak masalah. Biasa je. Untuk mula-mula orang faham je. Arab pun boleh agak. Boleh agak. Susah kalau nak betul-betul tengok tukar pertukaran itu. Memang awal-awal praktis cakap ni memang susah nak betul-betul. Kadang zahaba, anta zahaba, anti zahaba, semua zahaba, semua sama. Sebab nak ingat dia punya ni pun cabar ni. Pertukaran-pertukaran ni. Anti tadhhabina, anta tadhhabu. Dia ada dua pertambahan. Ya nun kat belakang tambah. Ta ni pun tambah depan. Beza dia. Asalnya za dengan ha dengan ba je. Zahaba, pergi. Jadi tambah kat ta depan, tambah ya nun kat belakang, dia jadi anti. Untuk anti. Kalau anta tazhabu, kamu pergi. Yang tu lagi banyak sifat dia. Haji Daud dah bagi warning dah. Sudah. Faham lah. Ya, jadi kalau tengok dalam ni lah, warna kuning ni kan. Dia punya pecahan dia tu. Terpanjang itu. Wallahu alam. Ya. Kalau tak apa-apa, tak ada apa-apa soalan, ada soalan lagi? Orang nak tanya? Okey, kalau tak ada, kita tangguhlah setakat ni dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.